Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pembelajaran kita pada hari ini, cikgu nak awak terus salin dalam buku matematik yang sama pada hari itu. Awak tuliskan tarikh dan perkara dia adalah hari ini nak mengenal fungsi kuadratik. Tuliskan tajuk dia, perkara dia. Okey, ada dua jenis kuadratik. Pertama, ungkapan kuadratik dengan persamaan kuadratik. Apa beza cara tulisan dia? Kalau ungkapan kuadratik, kalau bentuk dia AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Ini adalah bentuk ungkapan kuadratik yang kita telah belajar pada minggu lepas. Kalau persamaan kuadratik, dia mesti ada sama dengan, tapi bukan sama dengan kosong. Kita ada bukan persamaan kuadratik. Okey, tak apa. Kalau persamaan kuadratik dia macam ni. AX kuasa 2 tambah BX tambah C samakan dengan kosong. Itu persamaan kuadratik. So ada satu lagi. Ni nanti awak catat Kalau dia fungsi kuadratik, macam mana pula? Kalau dia fungsi kuadratik, dia pun ada sama dengan juga, tapi dia fungsi, dia ada satu huruf kat situ. Biasanya kita tulis fx. Fungsi f, dalam sebutan x, kuadratik dia AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Ini adalah bentuk fungsi kuadratik. Bentuk dia. Okey, tak semestinya guna fx. Ada yang kita guna yang depan tu, nama dia fungsi gx pun boleh juga. Okey, bentuk belakang ni sama saja. Ini tiga bentuk yang berbeza. Boleh ungkapan, persamaan dan fungsi kuadratik, dia mesti ada huruf di depan dia. Huruf tu boleh bertukar-tukar mengikut nama fungsi itu. Okey, seterusnya slide yang kedua. Okey, yang ini awak pernah belajar dalam tingkatan 2, tak silap cikgu jenis-jenis hubungan. Awak perlu adalah pengetahuan yang sedia ada pada awak satu ke satu. Satu ke satu ni kan awak belajar dulu. Ini kita panggil domain domain ataupun objek. Lepas tu belakang ni kodomain. Kodomain adalah image. Maksudnya satu objek hanya pergi ke satu image. Dia ada satu kawan je. Itu cikgu terangkan secara sepintas lalu lah. Satu ke satu. Yang kedua, dulu awak pernah belajar banyak ke satu. Maksudnya banyak objek pergi ke satu image yang sama. Banyak objek, depan ni panggil objek ataupun domain, pergi ke kodomain atau image, satu image yang sama. Okey, depan ni kalau tu, ini adalah objek atau domain, ini adalah image atau kodomain. Okey, banyak, satu ke banyak pula bermaksud satu objek pergi ke banyak image. Dan yang terakhir, banyak ke banyak. Banyak ke banyak dia gabung. Dia ada banyak ke satu dan satu ke banyak. So bila dia bergabung dua, nama dia banyak ke banyak. Contohnya, kita tengok banyak objek pergi ke satu image dan dalam masa yang sama dia ada satu image pergi ke banyak objek. Dia gabungkan macam tu. So banyak ke banyak. Okey, ni pun nanti awak salin lah. Ni jenis-jenis hubungan. Dan mungkin ini perkara hari ni benda baru bagi awak. Okey, cikgu pergi ke slide ni. Okey, ujian garis, tertinggal perkataan garis atau tambah. Ujian garis mencancang. Kenapa kita kena buat garis mencancang? Cancang ni kalau dalam bahasa Melayu dia tegak. Kita kena buat garis tegak. Untuk apa garis mencancang ni? Untuk menentukan dia fungsi ataupun tak. Untuk menentukan sesuatu tu fungsi ataupun tidak. Okey, untuk menentukan fungsi. Kenapa dia fungsi? Macam mana nak tahu? Jika dia bersilang pada satu titik. Okey, contoh graf kuadratik memang dia melengkung. Kalau graf senyum, kalau dia melengkung bentuk macam ni Okey, bentuk macam ni. Okey. Dan cikgu pun buatlah garis mencancang. Ambil pembaris, katakan kita buat garis mencancang. Itu mencancang, garis mencancang.
Ini adalah garis paksi, garis mencancang. Dan cuba perhatikan berapa tempat titik yang bersilang dengan garis lengkung tadi. Kalau kita perhatikan, hanya satu saja yang bersilang. So, kalau hanya satu saja yang bersilang, kita namakan dia fungsi. Maka graf kuadratik ini kita penamakan dia fungsi kerana, nanti boleh tulis bersilang pada satu titik. Okey, katakan awak nak buat garis mencancang ni, kalau yang ni di kiri kan, kalau dia boleh mana-mana, kanan ke, kiri ke, tengah ke. Okey, kalau buat satu lagi di mana-mana. Okey, mencancang pun pada satu titik. Nak buat ke kanan pun sama, kita nampak dia bersilang pada satu titik. So, nama dia adalah fungsi. Okey, graf fungsi. Okey, seterusnya, kalau yang ini pula melengkung dia menghala ke kanan, sama juga kita buat mencancang. Apa yang kita perhatikan, dia akan bersilang pada dua titik. Mencancang kat lain. Dia akan bersilang pada dua titik. Ini bukan fungsi kerana bersilang pada dua titik. Jadi kita dah tahu graf mana yang kita panggil fungsi. So, graf dia mesti graf yang kita lukis, graf senyum macam tu, menghala ke atas, bukan ke kanan atau bukan ke kiri. Sebab apa? Kalau graf tu pun ke kiri, macam cikgu lukis ni, kalau kita buat mencancang pun bersilang pada dua titik. So, dua graf yang bawah ni dia bukan fungsi. Ingat, kalau fungsi, graf dia bentuk senyum. Jelas Ni kalau kita buat ujian garis mencancang pada gambar rajah lengkung itu untuk menentukan fungsi ataupun tidak. Kalau dia bersilang pada satu fungsi macam graf di atas ini, maka dia fungsi. Kalau dia graf dia ke kanan atau ke kiri, kita buat mencancang, dia bersilang pada dua titik, dia bukan fungsi. Okey. Kemudian slide yang seterusnya. Okey, tadi ujian paksi mencancang. Sekarang ujian garis melintang. Kenapa kita buat ujian garis melintang? Kalau ujian paksi mencancang tadi untuk menentukan fungsi. Okey, fungsi kita namakan fungsi bila bersilang pada satu titik. Okey, sekarang cikgu lukis garis fungsi. Kenapa fungsi? Sebab bila kita lukis garis senyum ni, lengkung senyum, dia kan fungsi tadi kita dah tentukan. Dan lengkung tu tak boleh ke kanan, tak boleh ke kiri. Okey, kita nak test apabila graf fungsi ni kita buat garis melintang pada dia pula. Kita nak test sebenarnya dia ni jenis hubungan, betul ke dia jenis hubungan banyak ke satu. Okey, kita tengok Setuju ini semua fungsi. Sebab apa? Bila garis, jadi cikgu cakap, bila dia garis senyum macam ni, dia memang fungsi. Sebab bila kita buat garis mencancang tadi, dia bersilang pada satu titik. Okey, kita dah tahu dah dia fungsi. Tapi fungsi ini kita nak tahu jenis dia. Adakah jenis banyak ke satu? Okey. Sekarang kita buat ujian paksi melintang. Melintang, kalau mencancang tu tegak. Kalau melintang ni dia macam ni. Okey. Dia macam ni. Katakan cikgu nak ambil melintang dia kat sini. Satu melintang dekat situ. Okey. Lepas dah buat melintang dekat situ, kita turunkan ke bawah. Okey. Apa yang kita perhatikan dekat sini? Apa maksud banyak ke satu? Maksudnya banyak objek pergi ke satu image. Okey, sekarang kita tengok. X ini kena tahu, X ini adalah objek, Fx ini adalah image. Atau kita panggil objek ini adalah domain. Ini image adalah kodomain.
Kan cikgu dah terang masa jenis hubungan tu kan, jenis-jenis hubungan tu. Okey, sekarang kita tengok ada berapa. Kalau kita buat melentang tadi, pada buat melentang kita turunkan ke bawah, kita nampak kat sini, oh, ada 2 objek pergi ke satu image. Mana image-nya? Image kan mesti berada di garis fx. Inilah image-nya. Jadi telah terbukti apabila kita buat garis mencancang, okey, kita turunkan ke bawah, kita nampak ada 2 image, 2 objek akan bertemu di image yang sama, -3. Okey, kita test satu lagi. Katakan cikgu nak buat melentangnya di sini. Okey, ini garis melentang. Okey, cikgu tulis garis melentang. Lepas dah buat garis melentang, kita turunkan ke bawah. Okey, dan kita lihat, katakan yang nombor sini -3, nampak ada 2 objek. Image-nya apa? Image dia adalah 8. Nampak? 2 objek pergi ke satu image. Okey, kalau tak nampak gambaran, cikgu lukis ke dalam bentuk gambar rajah yang bawah ni. Okey, image kita ada nombor 2. Objek daripada nilai X ada 2, ada -2. Cikgu ambil daripada paksi X tu ada 3, cikgu lukiskan bagi nampak. Dan image kita di atas fx graf atas tu ada nombor 3 dengan nombor 8. Okey, sekarang kita tengok -2 pun tadi pergi ke 3. 2 pun pergi ke 3, -2 pun pergi ke 3. Hasil daripada ujian di atas. 3 pun pergi ke 8, -3 pun pergi ke 8. Apa yang kita nampakkan di sini? Tadi slide yang kedua kan, jenis-jenis hubungan tu kita nampak 2 objek pergi ke satu image. Nama dia, ni pun sama, 2 objek pergi ke satu image. Nama dia, jenis hubungan dia adalah banyak kepada satu. Banyak objek pergi ke satu image. Okey, so kita nampak kat sini 2 objek yang berbeza menjadi satu image. Okey, menjadi satu image. Tak payah lah ni. Ni padam ayat yang bawah ni. Maksudnya 2 objek, semua 2 objek yang berbeza pergi kepada satu image yang sama. So kita telah buktikan apabila kita buat kat garis melintang pada sesuatu fungsi, kita nampak dia banyak, hubungan dia adalah banyak ke satu. Okey, garis melintang untuk menentukan hubungan dia. Okey, apabila kita buat garis melintang pada graf fungsi, ni fungsi lah, graf bentuk senyum ni, kita jelas kita nampak 2 objek pada paksi X bersilang pada satu nombor atau satu image pada garis fx. So akhir sekali kesimpulannya dapat kita simpulkan, jenis hubungan sesuatu fungsi adalah banyak ke satu. Jenis hubungan sesuatu fungsi. Apa tu fungsi? Fungsi kan bentuk dia macam ni tadi, kan? Bukan macam ni. Okey, sebab bila kita buat garis mencancang tadi, nak tahu fungsi ke tak, dia tak boleh bersilang pada 2 titik. Okey, tu yang tadilah. Ini nama dia, cikgu padam balik lah. Okey, ini nama dia jenis hubungan sesuatu fungsi. Ini sesuatu fungsi, bentuk dia memang macam ni sebab apabila kita buat garis mencancang, dia bersilang pada satu titik. Okey, cikgu padam balik. Jenis hubungan sesuatu fungsi, okey, fungsi bentuk macam ni. Apabila kita buat garis melentang tadi dan kita turunkan ke bawah, kan ada paksi X. Okey, kita akan nampak katalah sini 5, -5 ataupun 5. Cikgu nak nampakkan balik kan. Katakan sini 10. So ini fungsi sebab dia graf dia bentuk U. Apabila kita buat garis melintang tadi, 2 objek pergi ke satu image. Okey, so kesimpulannya, jenis hubungan
bagi sesuatu fungsi adalah banyak ke satu. Macam mana? Kita telah membuktikan dengan membuat garis melintang tadi. Cikgu ulang sekali lagi. Hubungan sesuatu fungsi adalah tak lain tak bukan banyak ke satu. Okey, itu saja topik yang kita nak belajar pada hari ini. Mohon salin dalam buku matematik yang sama. Terima kasih.